Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Bandar Miri bersedia menjadi lokasi seterusnya untuk pelepasan konvoi Kembara Sarawak Merdeka serta penganjuran pameran digital dan pelbagai aktiviti sampingan lain sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Lebih menarik, konvoi kali ini turut akan diketuai oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dalam perjalanan sejauh 168.3 km dari Miri ke Bintulu pada Sabtu. Ia akan melibatkan sebanyak 268 peserta yang menggunakan 56 kenderaan pacuan 4 roda, 81 motosikal dan 8 kenderaan bas, motorhome, ambulans serta kenderaan kerajaan. Sepanjang jelajah berkenaan, konvoi tersebut akan bersinggah ke beberapa lokasi di mana Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari serta rombongan akan mengambil peluang menyantuni komuniti tempatan bagi menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan patriotisme sempena sambutan bersejarah tahun ini. Dalam pada itu, kemeriahan sambutan di Bandar Miri akan bermula dengan pelancaran pameran digital 60 tahun oleh Premier Sarawak sebelum konvoi. Kemudiannya dilepaskan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuyan di Stadium Tertutup Miri pada pagi Sabtu. Dari situ, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari akan mengetuai konvoi ke Pantai Bungai Subis sebagai lokasi persinggahan pertama sebelum singgah di Kampung Nyalau, Bintulu. Manakala konvoi Kembara Bagan Bintulu melibatkan 60 kenderaan termasuk komuniti bikers, persatuan kenderaan pacuan 4 roda serta kenderaan agensi kerajaan dan swasta akan turut serta bersama konvoi tetap itu bermula dari Kampung Nyalau nanti. Selepas itu, konvoi tersebut akan meneruskan jelajah sehingga ke lokasi penamat iaitu di Naim Street Mall Bintulu Paragon di mana Premier Sarawak juga akan merasmikan pameran digital 60 tahun bahagian Bintulu. Turut diadakan penyerahan bendera Sarawak dan bendera 60 tahun Sarawak Merdeka oleh Residen Bahagian Miri Jamali Busri kepada Residen Bahagian Bintulu Nyurak Keti. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut akan menyempurnakan majlis makan malam bersama komuniti di Hotel Park City Everly pada malam Sabtu. Majlis pelancaran dan flag off konvoi Kembara Sarawak Merdeka Bahagian Bintulu pula akan diadakan di Naim Street Mall Bintulu Paragon pada pagi Ahad. Selain penganjuran konvoi Kembara serta pameran digital, masyarakat tempatan turut dapat merasai kemeriahan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka melalui pelbagai acara sampingan lain yang diadakan di setiap bahagian termasuk program Sarawak Aktif, pameran kesihatan serta aktiviti jualan oleh usahawan tempatan. Sementara itu, raptai penuh bagi majlis pelancaran konvoi Kembara Sarawak Merdeka dan pameran digital sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka berjalan lancar di Stadium Tertutup Miri pada pagi Jumaat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki telah hadir bagi meninjau segala persiapan akhir yang dilakukan. Hadir menemani beliau ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Mursyidi Frederick, Presiden Bahagian Miri Jamali Busri, Timbalan Setiausaha Tetap MySet Dol Hadi Mazuki serta Timbalan Residen Bahagian Miri Juwan Ubi. Dalam itu, rapta yang bermula pada jam 9.18 pagi itu tamat sekitar jam 10 pagi. Laporan seterusnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah melakukan lawatan kerja ke Dewan Pameran Transformasi Digital Huawei Enterprise di Shenzhen, China baru-baru ini. Dalam satu kenyataan media pada Khamis, beliau telah mendengar taklimat yang disampaikan oleh pihak Huawei mengenai pelbagai teknologi dan inisiatif yang dibangunkan oleh Huawei untuk ekonomi digital termasuk menerapkan proses pintar dalam pengurusan bandar, pembuatan, pertanian, pelombongan, perkhidmatan dan lain lagi. Beliau turut merakam tahniah kepada Huawei yang sudah 22 tahun beroperasi di Malaysia dan menjalankan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak. Datuk Amar Awang Tengah juga menjemput Huawei untuk melabur dalam pusat data di Sarawak di atas banyak penyelesaian inovatif yang telah dibangunkan. Huawei merupakan rakan kongsi platinum bersama Perdagangan Ekonomi Digital Sarawak SDEC untuk Kongres Inovasi dan Teknologi Sedunia 2023 dengan nilai tajaan sebanyak $1.5 juta. Program tersebut akan diadakan pada Oktober tahun ini dengan penyertaan Huawei dan SDEC mempamerkan kisah kejayaan kerjasama daripada kedua-dua pihak.
Turut menyertai lawatan ialah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Muhammad Naruddin Bajais serta div-div kenamaan lain. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin telah mengetuai delegasi Sarawak ke sidang Kemuncak Pengangkutan Awam Global UITP di Barcelona, Sepanyol dari 4 hingga 7 Jun lepas. Menurutnya, dalam satu kenyataan media pada Khamis, Sarawak melalui UITP akan dapat memupuk kerjasama yang lebih erat dengan organisasi antarabangsa dan pemain industri untuk pertukaran idea. Jelas beliau, ia juga membolehkan perkongsian maklumat mengenai inovasi dan teknologi terkini, rangkaian dan bimbingan pakar. Datuk Seri Lee menambah, terdapat banyak inisiatif global yang boleh dilaksanakan untuk bandar dan kawasan bandar di Sarawak. Jelas beliau, ini termasuk penggunaan sistem pengurusan pengangkutan pintar, teknologi peralatan bas termaju, promosi mobiliti aktif, model pembiayaan, mobiliti mampan, integrasi sektor pengangkutan tidak formal serta reka bentuk infrastruktur pengangkutan. Paparan berikutnya, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin menyambut baik saranan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta kementeriannya untuk menyelesaikan isu sekolah daif di negeri ini dengan segera. Menurut beliau, pihaknya akan melihat lebih lanjut sekiranya ada keperluan untuk membina semula beberapa sekolah daif secara menyeluruh termasuk kediaman guru. Jelasnya, berdasarkan tinjauan setakat ini, terdapat 1,220 sekolah daif di Sarawak terdiri dari pelbagai klasifikasi. Saya merasa cukup gembira apabila mendengar bahawa beliau menyebut mengenai sekolah daif yang perlu ditingkatkan, yang perlu diperbaiki, yang perlu ditukar mungkin lebih-lebih lagi infrastrukturnya. Tetapi biarlah ini kita akan lihat dengan lebih terperinci apakah yang diperuntukkan di dalam bajet nanti. So seperti mana yang kita tahu, mana-mana kerajaan dia harus berbelanja mengikut bajet yang disediakan. So we will go into details and see where and what and how it is to be done. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan simposium dan pameran tenaga hijau di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex, Akademi Tenaga Digital dan Hijau di Kuching pada Khamis. Dalam hal itu, beliau berharap agar Sarawak memiliki pembangunan pendidikan yang berkualiti setara dengan semenanjung Malaysia seperti mana cawangan kata perpaduan segulai sejalai yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Sedikit berita mengenai keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2022. Peratusan keputusan SPM bagi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tatau meningkat kepada 93.33% pada tahun 2022 berbanding 87.63% tahun sebelumnya. Pengetua SMK Tatau Dr. Layang Ugek berkata, grade purata sekolah GPS SMK Tatau turut menunjukkan keputusan yang baik dengan peningkatan dari 5.92 pada SPM 2021 kepada 5.63 pada SPM 2022. Beliau berkata demikian semasa pengumuman keputusan SPM 2022 pada Khamis. Sementara itu, pelajar cemerlang SMK Tatau NG Elini Sagi bersyukur selepas mendapat keputusan cemerlang iaitu A dalam semua mata pelajaran. Aku juga mengucap terima kasih ngagai apa yang naik ko, lepas selalu nyokong ko dalam semua pengawal. Pemegang ngau bala cigo ko dah ngajar ko. Aku mengharap nanti ko bisa boleh peluang, aku akan melanjutkan pelajaran ko ngagai ngagai peringkat ke lebih tinggi ambil boleh pengawal di mana muncul dalam semua pengawal. Sementara itu, Ibu Kepada NJ Sagi Lawai turut bersyukur atas keputusan cemerlang yang diperolehi oleh anaknya dan berasa amat berbangga atas pencapaian tersebut. Di rumah aku nyedia ke bijalai belajar, rek buku. Sanggup aku nak ngau berjalan kia ngulukan aku belajar. Anak sebarang-sebarang maka aku nganu anak aku. Belajar ingat masa depan kita, leban pelajaran tu penting.
aja pelajarannya boleh ngubah masa depan kita. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam, saksikan surutan raptai penuh bagi Majlis Pelancaran Konvoi Kembara Sarawak Merdeka dan pameran digital sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Stadium Tertutup Miri pada pagi Jumaat. #menyebar fakta. Salam UKAS.